Berapa lama kahwin? Dia kata 40 tahun lebih. 40 tahun kahwin lebih, 40 tahun lebih kahwin ni. Pakcik pernah tak dengar makcik mengucap 2 kalimah syahadah? Pakcik pernah dengar tak lepas tu suruh dia bagi makna? Dia faham, tanya kat dia, dia faham tak yang dia mengucap tu apa? Pakcik pernah tak? Pakcik pernah tak tengok makcik ni semayang betul ke tak betul? Pakcik pernah tak cek bini ni tutup aurat betul tak betul? Pernah tak? Dia mula diam, dia tahu dah dia nak kenal lagi. Orang pandai jaga hati ni, bini yang tolong beranak untuk dia, bini yang jaga harta benda dia, bini yang jaga segala-galanya, bangkit pagi sampai malam tak berehat, buat kerja rumah macam-macam, tak ada penghargaan langsung. Betul? Ini bukan marah saja bagi tak mau bagi tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-6, dialah yakni Allah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibumu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Yang saya muliakan Tuan Ridwan selaku timbalan pengerusi Masjid Syekh Yusof, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Syekh Yusof, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Ayat yang saya bacakan daripada surah Ali Imran, ayat yang ke-6, yang mana Allah menyatakan salah satu tanda dan kekuasaan Allah, salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita di dalam rahim ibu kita. Bermula daripada kita ni langsung tak ada apa. Sesombong mana pun manusia lahirnya dalam keadaan telanjang tanpa seurat benang pun.
Sebongkak manapun manusia lahir dalam keadaan telanjang tanpa mempunyai apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala didik kita. Kita tak pernah dengar ada kursus untuk bayi merangkak. Kita tak pernah dengar ada kursus untuk bayi belajar duduk. Kita tak pernah dengar ada kursus untuk bayi belajar berjalan. Daripada melentang baring, Allah bimbing kita, Allah pimpin kita sampai boleh menirap. Daripada menirap, kita mula belajar duduk. Allah bimbing kita lagi sampai kita boleh merangkak. Allah bimbing kita lagi sampai kita boleh berjalan walaupun jalan jatuh. Tanpa perlu bantuan makhluk seorang pun. Allah membimbing kita. Sampailah kita membesar dalam keadaan penuh kesusahan bagi orang yang menjaga kita, iaitu ibu kita. Bapa ni dia kurang. Time anak menjerit, dia pun berdengkong. Tu bapa. Dia tengok dari jauh je, dia bukan tak sayang. Muka cengeng buat tak tahu, tapi dia sangat sayang pada anak dia. Dia intai daripada jauh, tak mau tunjuk. Ada bapa yang dia kaku dalam rumah dia. Kaku maksudnya dia tak erti nak bergurau, tak erti nak melawak, dia jadi keras. Muka macam malaikat Zabaniyah, penjaga neraka tu. Ada bapa macam tu. Bukan takat bapa, kita dulu alim ulama, tok-tok guru kita dulu hak jenis cengeng ni memang ada. Kan? Orang tengok muka pun seriau. Tu nama dia sunnah malaikat Malik, penjaga neraka. Muka tak pernah senyum. Sunnah malaikat Malik. Ada ulama yang begitu. Bila orang tanya kat dia, "Ya Syekh, kenapa tak pernah nampak senyum?" Dia kata, "Aku hanya akan senyum di saat telah ada kepastian untuk aku masuk ke dalam syurga Allah. Sampai hari ini tak mampu nak senyum," dia kata. Mengenangkan dosa yang sekian banyak. Kita dengan agama ni pun boleh buat main. Dengan agama ni boleh buat main. Tak ada sensitif langsung. Apa saja kerja agama yang kita buat sambil lewa. Kalau orang tegur sikit, melenting naik angin. Cuba ustaz tegur malam ni. Naik angin tak? Tengoklah. Dia kadang-kadang orang yang mari ceramah, mari mengaji ni, dia tak sedar yang duduk depan ni guru. Dia yang duduk bawah tu murid. Dia tak sedar. Sebab tu betulkan niat kita. Ada orang yang datang pada malam ni sebab niat nak belajar. Ada orang yang datang malam ni sebab tadi tak ada nak lari. Dan terperangkap tengah-tengah orang, nak bangkit bangun tak ada dah. Ni bukan kata orang sinilah, ni tempat lain. Ada orang yang dia mai sini, dia datang malam ni pasal apa? Dia dah ready, dia dah bersedia. Sebab dengar kata ustaz yang nak mai ceramah malam ni macam handai sangat. Jadi aku nak test dia malam ni. Pun jenis lagu tu ada. Dia dah standby macam-macam soalan yang dia dah tahu, tapi dia saja tanya nak tengok ustaz tu pandai ke bodoh. Boleh jawab ke tak boleh jawab. Dia cari, dia reka soalan yang susah.
Dia rasa ustaz ni memang tak boleh jawab. Kalau ada yang niat lagu tu malam ni, saya nak bagi tahu saya adalah seorang ustaz yang boleh jawab apa saja soalan. Walaupun saya tak tahu, saya akan jawab wallahu alam, yang penting jawab. Ni faham tak ni? Saya bukan kata, saya tak kata tak ada soalan yang saya tak tahu. Saya kata tak ada soalan yang tak boleh jawab. Boleh beza tak? Saya kata tak ada soalan tak jawab kalau saya tak tahu. Saya jawab tak tahu, yang penting jawab. Faham ke faham ni? Yang penting jawab. Kan? Handai tak? Handai lah tu. Kan? Yang buat macam tahu tu yang masalah. Kalau yang datang menuntut ilmu ada adab, guru pun ada adab. Apa adab seorang guru? Di antaranya, jangan malu jawab wallahu a'lam bagi benda yang dia memang tak ingat atau dia tak tahu. Ni adab guru. Gagah nak jawab juga. Malu orang kata ustaz apa tak reti. Nak malu apa? Lantaklah orang nak kata. Bukan semua benda kita nak ingat. Memang kadang-kadang kita mengaji, tapi bukan benda nak ingat. Yang tanya tu pun, kalau kita tanya soalan faraid, dia pun tak tahu. Dia mula tahu lepas kecoh kes abam tu saja pun. Kan? Pasal faraid baru dia tahu. Tidak sebelum tu, kali pertama dia tanya ke orang kat kedai kopi, faraid tu menatang apa? Kan? Orang kata faraid tu sama macam coronavirus. Dia percaya kan. Kawan kat kedai kopi tu pula pergi kelentong dia kan. Oh ya no. Lepas tu pula dia pergi sembang dengan orang. Kita sekarang ni penyakit kita macam-macam virus ada. Orang tanya virus apa? Ni virus corona ni virus faraid pun ada, dia kata. Pasal dia kena kelentong dengan kawan dekat kedai kopi tadi. Pergi cerita dekat orang. Hak jenis kawan, jenis pedajai orang ni, kadang-kadang hak jenis tu bagus juga. Bukan tak bagus. Kan? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab tu bila kita sedar tentang siapa diri kita, kita mari malam ni kita nak buang segala kesombongan dalam diri kita. Ustaz yang duduk depan ni pun ada ego dia, ada sombong dia. Ustaz yang duduk depan ni, dengan serban besar, dengan janggut putih, kan? Dengan jubah dia, dia berasa macam dia cerdik sangat. Ni ustaz yang duduk depan ni. Hampa tahu tak ustaz duduk depan ni? Ustaz mana? Ustaz duduk depan ni lah. Kan? Dia berasa macam dia cerdik sangat. Sebab tu kita sama-sama kena muhasabah diri. Bila kita jadi murid, jadi orang yang belajar, walaupun nanti yang satu hari nanti mungkin yang datang ceramah tu mungkin umur dia 17 tahun. Nampak muda sangat. Tapi bila dia di depan, dia tetap bergelar guru. Setua mana pun kalian, sehebat mana pun ilmu kalian, di saat kalian duduk di bawah, kalian tetap murid sampai bila-bila. Setuju? Setuju ke setuju? Setuju. Mana ada pilihan jawapan kan? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi cintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Sebab tu, bila kita jadi orang yang belajar, saya pasti dan pasti dan pasti dan pasti dan pasti, yang datang malam ni nak ilmu. Betul ke betul? Betul. Memang nak ilmu. Bila nak ilmu, bermakna kita nak belajar. Bila nak belajar, bermakna kita kena jaga disiplin ilmu. Macam mana kita selalu pesan ke anak-anak, hang pi sekolah, hang hormat guru-guru, hang hormat cikgu, hang jangan buat perangai. Kita duk pesan dekat anak-anak. Tiba-tiba kita yang main mengaji dekat Masjid Surau ni pun tak hormat ustaz yang mengajak kuliah maghrib. Duduk di luar. Kalau dah dengar tu, masuklah dalam. Jangan buat kering dekat luar tu. Kan? Duduk melengkong kot dinding. Ni bukan masjid, ni cerita tempat lain. Mana ada disiplin ilmu duduk jauh-jauh dengan ustaz? Adab menuntut ilmu ni kena duduk dekat-dekat dengan guru. Kan? Adab menuntut ilmu kena duduk dekat-dekat dengan guru. Adab menuntut ilmu kena duduk dekat-dekat dengan guru. 3 kali ulang. Kan? Susah
bila hidup ni kita nak amal dengan dua perkataan, iaitu belajar taat. Belajar taat ni perkataan yang sangat susah kita nak buat. 3 kali ustaz ulang buat tak tahu kan. Belajar taat ni benda yang sangat susah untuk kita buat. Ada satu masjid, bila saya panggil mari duduk depan semua, satu pakcik dia kata dekat saya, "Ustaz, 70 tahun dah umur masjid ni, ini kali pertama ustaz ada satu ustaz yang berani panggil orang main duduk depan." Ustaz lain takut ke? Tak. Ustaz lain tak takut, tapi ustaz lain wakilkan Ustaz Muhammad James untuk tolong panggil main duduk depan. Faham ke faham ni? Kan? Ustaz lain bukan takut, tapi dia wakil ke orang lain. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia dan cinta Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam perjalanan hidup kita ni, bila kita nak buang segala kesombongan dalam diri kita, kita mula belajar. Bila kita belajar, maka orang yang paling baik contohnya dalam hidup kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu menjadi contoh teladan yang sangat baik untuk kamu ikuti. Suratul Ahzab ayat 21. Demi sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh tauladan yang baik untuk kamu ikut. Tak ada contoh yang terbaik dah. Rasulullah SAW ni bukan sebaik-baik manusia. Betul? Rasulullah SAW bukan sebaik-baik manusia. Betul? Sebab baginda SAW adalah sebaik-baik makhluk daripada seluruh makhluk. Tak kiralah makhluk apa pun. Tapi baginda lah sebaik-baik makhluk. Semulia-mulia makhluk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala hantar kepada kita junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bawa agama, untuk cerita agama, sampaikan agama kepada kita melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam, kecuali solat. Ibadah solat sahaja yang Rasulullah SAW ambil terus sampai ke langit, melepasi langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya ibadat solat ini sebab apa? Sebab dalam ibadat solat ni penuh dengan pelajaran, penuh dengan pengajaran untuk membuang kesombongan diri kita. Kita nak tunduk kepada, kita ni manusia ni bila sombong, dia nak tunduk sangat susah. Tapi dalam solat dia terpaksa rokok. Bukan sekadar rokok, bahkan terpaksa sujudkan terus kepalanya menyembam bumi. Hinanya kita ketika sujud, punggung yang kita anggap hina itu tiba-tiba duduk di atas, dan kepala yang kita anggap mulia tiba-tiba duduk di bawah. Betul? Ketika sujud, punggung kita lebih tinggi daripada kepala kita. Punggung yang dianggap hina, tempat keluar najis, orang kentut pun kita geram. Kalau boleh tumbuk muka orang tu, kita tak boleh terima, kan? Bau pengit. Nak tambah pula laki bini, kan? Masa bercinta lain. Bila bini dia kentut je puat panjang, masa bercinta kan, sayang punya pasal, comel kentut awak, kentut comel. Nak bila dan anak dah 3-4 orang, bila bini dia kentut, dia kata apa? Punggung tak sekolah. Siap dia tambah lagi, awak ni pergi sekolah tak bawa punggung ke? Belenang ayak mata bini tu kan. Dulu kata kentut comel, kan? Lah ni punggung tak sekolah, bayangkan. Masa bercinta semuanya indah. Dulu masa saya bekerja di Jabatan Agama dulu, ada orang, bila orang nak bercerai je, duduk depan saya masa sesi kaunseling tu. Yang suami cerita semua keburukan bini dia, yang bini cerita semua keburukan laki dia.
Habis mereka diorang bercakap, saya tanya, tuan kahwin dengan bini ni dulu sebab hak buruk yang tuan cerita tu ke? Tak lah, dia kata. Habis tu tuan kahwin pasal apa? Dia mula malu nak jawab. Tanya dekat bini pula, puan pula kahwin dengan suami ni sebab hak buruk yang puan cerita tu ke? Tak, dia kata. Habis tu, sebab pasal apa kahwin dengan dia? Kalau dah semua buruk, kahwin pasal apa? Mula malu nak bercakap. Saya ambil 2 helai kertas A4 kosong. Saya bagi seorang selai. Saya kata sekarang juga senaraikan kebaikan pasangan masing-masing. Sekarang juga merah padam muka. Mula rasa malu. Kan? Pasal apa? Bila bergaduh nampak buruk, memanglah tengah marah. Saya suruh senaraikan yang baik. Pasal apa awak kahwin dengan dia? Pasal apa awak kahwin dengan dia? Senaraikan yang baik semua. Kan? Mula tergetik-getik kat situ. Nak rasa nak penampak dua-dua kan. Tak apalah ustaz, tak payahlah, segan kepala otak hang. Hang cerita buruk tak segan. Suami ni bila dia cerita buruk bini, suami, orang lelaki. Suami bila cerita buruk bini pada orang, dia nak bagi tahu apa sebenarnya? Dia nak bagi tahu dekat orang sebenarnya, akulah suami yang gagal mendidik isteri aku. Faham tak? Dia ibarat bos, kerani buat surat, bos pergi sign. Tiba-tiba dalam isi kandungan surat tu ada kesalahan ejaan dan sebagainya. Dia dah sign ni. Lepas tu bila hantar surat tu orang reject. Pasal apa? Ada salah. Dia marah kerani. Pasal apa type surat salah? Tak, yang hang tu bos, hang gatai pergi sign sebelum baca, sebelum check. Pasal apa? Bila hang kata khani hang bodoh, mana hang nak abang hang lah bos yang bodoh, pasal hang gagal nak didik khani hang sendiri. Betul? Samalah macam suami. Samalah macam bapa, samalah macam mak, kita cerita keburukan anak-anak pada orang. Kita nak sebenarnya masa kita cerita hai buruk anak-anak kita, bila suami cerita hai buruk bini dia, nak habaq masing-masing sedang gagal mendidik orang yang di bawah tanggungan dia. Dia nak habaq dia adalah suami yang bodoh. Sebab apa? Sebab dia memang tak reti nak didik bini. Pasal tu bini jadi lagu tu. Mas kahwin yang pertama daripada seorang suami kepada isterinya, apa dia? Seorang ustaz bergaduh. Baru 6 bulan kahwin. Malu nak pergi pejabat agama, jumpa saya. Masa tu saya bertugas imam di Shah Alam, di Masjid Pusat Bandar Haikom Shah Alam, tahun 2000. Masa tu saya bujang lagi. Masa zaman saya bujang tu, oleh sebab kita imam masjid, orang tengok berjanggut pula, orang ingat dah kahwin. Orang main cerita masalah rumah tangga macam-macam. Padahal saya bujang, orang tak tahu. Sampai ada minta petua malam pertama pun ada. Padahal saya bujang. Saya cerita lah juga. Kita mengaji, benda dalam kitab adalah hadis. Cerita ikut ilmu lah, walaupun kita tak pernah praktikal masa tu. Kan? Bila cerita, beruntung bini ustaz, bini kepala otak hang. Saya katakan, kahwin pun tak lagi. Masa tu lah. Lah ni pun tak lagi juga. Tak lagi 3. Kan? Mana muka takut bini semua kelat, terkulat-kulat kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, dia malu nak pergi jabatan agama, dia jumpa saya, datang dengan bini dia, duduk dekat bilik imam tu, bini duduk belah kanan, laki duduk belah kiri. Yang bini tu terjerit-jerit dalam bilik imam tu, aku nak cerai. Saya kata, ni spesies apa ni kan? Dalam rencana National Geography tu tak ada spesies tu. Tak pernah tengok jumpa binatang dalam rencana tu kan, tak ada kan? Saya tanya dia, yang nak bercerai sangat pasal apa? Dia tunjuk dekat laki dia, ni jantan tak guna ni, dia terajang saya tadi. Huyo, saya kata. Ustaz, betul ke ustaz terajang bini ustaz? Ya betul. Ustaz tu jawab pun kemas kan. Pasal apa ustaz terajang bini ustaz? Ustaz tu cakap pula, dia kata ustaz dengar saya cakap pula, dia kata. 6 bulan kahwin, saya jentik pun tak pernah. Ni Denny ni, dia tunjuk bini dia, Denny ni, masa lepas 3 hari kahwin pun asal bertengkang aja minta cerai. Bertengkang aja minta cerai. Lepas 3 hari kahwin. Tapi selama 6 bulan asal bergaduh tu lah pangai dia. Tapi saya jentik dia pun tak pernah. Tetapi hari ni saya terajang dia sebab dia lempang saya dulu. Huyo.
Saya punya terkejut kan. Betul ke? Saya tanya kat bini dia, betul ke hang lempang laki yang? Ada aku ajak. Amboi senangnya. Sebab laki dia kata, dah aku ajak buat apa? Kan? Dalam hati saya, kalau mujak ke laki hang terajang, kalau aku ambil dengan kursi-kursi, aku empuk sekali kan. Saya tak nak malukan ustaz tu depan bini dia. Tengok masa tu orang bujang nasihat orang dah kahwin. Saya bawa ustaz tu pergi masuk satu bilik lain. Saya kata dekat dia, ustaz, ketika ustaz akad nikah, ustaz kata aku terima akad nikahnya, ketika itulah ada mas kahwin, betul? Dia kata betul. Saya nak tanya ustaz, mas kahwin yang paling utama daripada seorang suami kepada isterinya apa? Dia kata duit mas kahwin itulah. Tu nombor 2 ustaz. Habis tu yang pertama apa dia tanya? Yang pertama, mas kahwin yang pertama daripada seorang suami kepada isterinya ialah berusaha menyelamatkan isteri itu daripada api neraka Allah. Ni mas kahwin yang pertama, At-Tahrim ayat yang ke-6. At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah. Jelas Allah kata, wahai orang beriman, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah. Jadi ustaz, saya kata kat dia, 6 bulan kahwin, pernah tak ustaz mengajar kitab atau mengajar fardu ain pada isteri di rumah sekurang-kurangnya sekali sebulan? Tak ada, tak pernah. Kadang-kadang sibuk mana nak dan. Hang mengajak merata surau masjid boleh sampai ke masjid Syekh Yusof? Contoh kan. Hang mengajak ke sana kemari, ustaz boleh mengajak merata-rata, tiap-tiap malam pergi kuliah, bini di rumah nak mengajak sekali sebulan pun tak boleh. Bila sekali sebulan pun ustaz tak boleh nak mengajak bini ustaz, sekali sebulan pun ustaz tak boleh bagi agama pada bini ustaz, padanlah bini jadi macam tu. Pasal apa? Pasal ustaz. Semua salah ustaz. Saya salahkan ustaz 2000%. Hui, banyak dia kata. Tak boleh kurang sikit lah. Kalau otak lebih kurang, ada diskaun ke apa kan? Memang salah ustaz, memang salah suami. Bini jadi lagu tu sebab suami tak pernah bagi agama dekat dia. Lepas tu buat pening. Satu pakcik datang, umur 60 lebih dah nak bercerai, 60 lebih nak bercerai. Dia kata, saya nak buat laporan tentang bini saya. Bercakap pun dengan gigi tak berapa ada. Saya pun bagilah satu borang tu. Kami dulu ada borang merah tu, berisi isi kejahatan dan kezaliman isteri. Dia pun tulis penuh. Siap dia minta, ada kertas lagi tak nak sambung, dia katakan. Saya kata, jahatnya bini pakcik sampai tarah tu. Oh, banyak ni, dia kata. Saya pun baca. Rupa-rupanya yang senarai panjang tu dia tulis apa? Masak tak sedap. Macam-macam bab-bab benda-benda teknikal lah, kecil-kecil lagu tu. Dia pergi tulis penuh dalam kertas tu. Kan? Perangai huduh lah. Saya kata, ni semua ni perangai bini pakcik. Itulah perangai bini saya. Gigi tak ada. Kan? Nak bercerai. Saya tanya dia, Siti Nurhaliza mau? Kan? Boleh lah kalau okey lah kan. Gatai. Kan? Saya dah tak ada hati dengan bini saya. Dah 60 lebih. Sampai dah lunyai bini tu baru tak ada hati. Mula aku mencarut kan. Barulah tak ada hati. Jenis tak reti menghargai isteri ni. Kan? Saya tanya dia, sepanjang pakcik kahwin, berapa lama kahwin? Dia kata 40 tahun lebih. 40 tahun kahwin lebih, 40 tahun lebih kahwin ni. Pakcik pernah tak dengar makcik mengucap 2 kalimah syahadah? Pakcik pernah dengar tak? Lepas tu suruh dia bagi makna. Dia faham, tanya kat dia, dia faham tak yang dia mengucap tu apa? Pakcik pernah tak? Pakcik pernah tak tengok makcik ni semayang betul ke tak betul? Pakcik pernah tak cek bini ni tutup aurat betul tak betul? Pernah tak? Dia mula diam. Dia tahu dah dia nak kenal lagi. Saya kata, kalau makcik jadi macam perangai yang pakcik tu ni, padahal sebab apa? Sebab dapat laki macam pakcik.
Yang sepanjang 40 tahun kahwin tak pernah cerita agama pada bini. Jangan duk buat pelik. Duk buat pelik. Ustaz, anak kami ni ustaz ketegang. Umur berapa? 15. Dia siap dengan kami ni. Kalau kami tegung umur 15 tingkatan 3, kami tegung aja dia maki kami balik. Tu jerit-jerit, kadang-kadang malu kat jiran. Saya kata pasal apa tak pukul? Nak pukul Ustaz, dia melawan. Tu main ni buat apa? Ni bawa keluar air mineral 1 botol, minta jampi bagi Ustaz, bagi lembut hati dia. Saya kata nak bagi lembut hati anak, bagi minum asid. Kan? Lembut tak hati? Kalau nak bagi terang anak, bagi terang hati anak, telan bateri dengan mentol. Saya tanya, daripada umur dia 7 tahun, pastikan tak dia jaga solat 5 waktu dia? Suruh tak dia semayang? Mak pak yang datang mengadu ni, yang bawa air mineral tadi, mula senyap. Saya jawab, saya kata, daripada umur 7 tahun, suruh tak dia semayang. Yang Nabi pesan 10 tahun tak semayang pukul, buat ke tak? Jangan duk tuan-tuan ni, perempuan ni, ibu ayah duk giling kepala dalam masjid ni. Saya tanya tu, termasuklah orang duk depan saya ni. Oh, hajak punya ustaz kan? Tak betul. Kalau kita tak pernah buat, anak-anak daripada mula lagi pendidikan kita dah songsang, dah tak betul, jangan heran bila tiap-tiap kali subuh 1 Syawal tu, kita pergi masjid tapi anak-anak bergelempang tidur. Kita balik masjid pagi raya tu, lepas subuh tu, balik rumah pun tengok bergelempang tidur dalam gelap. Anak menantu semua nak bangkitkan pun tak berani, betul? Takut anak menantu kecil hati, betul? Jangan nak pelik pasal had dulu ni, awal-awal ni pendidikan tu dah tak betul. Lepas tu buat pelik. Tapi tak pelik lagi, tak pelik kalau yang si bapa pun baru 4 tahun ni semayang penuh 5 waktu. Jangan terasa hati, saya bukan kenal orang sini latar belakang lagu mana. Jangan saya sakit jadi macam satu masjid, bila saya sebut terus bangkit. Tak apa kata kat saya, tak pasal-pasal. Kita mana kenal dia. Tiba-tiba naik angin kan. Ada satu masjid lagi, saya ceritalah pasal orang ciri-ciri orang takut bini ni. Kita melawak jalan ceramah, saya cerita ciri-ciri orang takut bini ni. Apa dia? Saya nampak dekat dahi dia tulis takut bini. Saya kata lagu tu, tiba-tiba pak cik depan tu, tak, kalau tak kata kau orang tak boleh lah, dia kata. Dia marah saya tengah ceramah. Saya tanya balik, pak cik memang takut bini ke? Terus dia bangkit keluar kan. Saya mana kenal orang sini. Jadi kalau ada yang saya cerita tu kena atas batang hidung kita, buat tak tahu je sambil korek hidung. Jangan buat macam tahu. Kan? Tak usah duk buat tahu, buat tak tahu je. Tak usah buat muka terasa. Kan? Tak usah duk ketap-ketap gigi geram kat ustaz, lagi ustaz syak lagi. Dia ni memang lagu tu kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sebab tu solat kita tu mendidik kita untuk merendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, tundukkan nafsu kita di hadapan Allah. Sebab apa? Allah suruh kita tunduk. Berapa kali tunduk? 4, 2, 4, 6. 6 campur 4, 10. 10 campur 3, 13. 13 campur 4, 17. 17 kali sujud fardu kan. Tu tak kira yang sunat lagi. 17 kali sehari sujud tu pasal apa? Nak suruh 17 kali tu juga ialah 17 kali sujudkan hati dan nafsu kita. Buang sombong kita. Buang takabur kita. Ada orang sombong dia tak nampak. Kalau dengan orang luar ni, dengan kawan-kawan di masjid, kawan-kawan tegur, dia boleh terima. Kan? Oh, terima kasihlah tolong abang kan. Aku pun tak perasan tadi kan. Tapi kalau bini dia tegur, pandai nak ajak orang. Kan? Dia balik rumah tu, anak-anak bini rasa macam singa terlepas berzoo tu. Ni hak jenis beranak-beranak ni, hari pertama beranak makan tebuan ni. Ya ada kan?
Hari pertama beranak makan tebuan, sebab tu dia jadi cengih lain macam. Tak boleh cakap apa langsung. Balik rumah lewat tiap-tiap malam, bukan peduli anak bini, dia peduli sibuk duk mengopi, mengetih dengan kawan-kawan, balik lewat-lewat. Sampai depan pagar rumah, jiran sebelah tegur, kawan tu pun baru balik. Din, baru sampai. Tu lah, lambat tadi, lepas masjid tadi, pergi mengopi dulu. Elok dia jawab kan. Buka pintu, bini dia nampak dia, bini balik lambat bang. Hang sibuk apa? Pasal apa jiran tadi tak rekah lagu tu? Ada tak orang lagu tu ibu-ibu? Oh, ibu-ibu kata ada. Padan muka mereka. Masa jiran sebelah teguk tadi, lambat balik Din. Tu lah, lambat tadi dari masjid, pergi mengopi lu. Elok dia jawab. Dia buka pintu, bini dia pula teguk. Lambat bang. Hang sibuk apa? Semua benda nak tanya. Lambat pun tak boleh, awal pun tak boleh. Ada kan lagu tu kan? Baru gaya nak lena terkejut kan? Tak saja bukan marah, nak bagi hak yang nak tidur tu bangkit. Pasal apa jiran tadi tanya, jiran sebelah tanya, lambat Din. Hang sibuk apa? Awak tak cakap macam tu. Tang orang pandai jaga hati. Ni bini yang tolong beranak untuk dia, bini yang jaga harta benda dia, bini yang jaga segala-galanya, bangkit pagi sampai malam tak berehat, buat kerja rumah macam-macam, tak ada penghargaan langsung. Betul? Ini bukan marah saja, bagi tak mau bagi tidur. Ada orang tak suka ustaz ceramah terjerit-jerit, cakap elok-elok lah. Alah, orang cakap elok-elok pun hang bukan erti. Hang buat tak tahu serupa tu juga. Kan? Bila orang menjerit, baru hang ingat sampai mati, hang ingat bila menjerit kan. Bila cakap elok-elok, ceramah elok-elok, dia bukan peduli. Lena lagi. Saya pernah tengok kameraman duduk depan saya lena. Tu dia. Bayangkan, kameraman duduk depan lena kan. Saya kata dia ni kan dah habis rakam ke belum kan. Nak kejut duduk depan. Nasib baik dia kata aku tak tidur hari ni kan. Betul bang, sungguh. Bukan main-main. Kan, letih sangat agaknya. Kan, sambil duduk tu tersengguk-sengguk kan. Lalu saya tumbuk meja, sambil ceramah saja tumbuk meja bagi lepas geram kan. Terus tak tidur lah lepas tu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Isteri dan anak-anak ini merupakan amanah yang sangat besar untuk kita. Untuk kita belajar menghargai. Buang sombong kita. Kadang-kadang menjadi satu tradisi, kita boleh baik dengan orang luar, tapi kita sangat susah nak bercakap elok-elok dengan anak bini di rumah. Kita boleh keluar mengetih lama-lama berjam-jam dengan kawan-kawan, tapi susah nak makan sama-sama dengan anak bini di rumah. Betul? Dia jadi terbiat. Lepas tu kita mula mikir, bila rumah tangga kita tidak ada ketenangan, kita mula mikir, kenapa? Kerana kita tidak menghargai amanah yang Allah berikan kepada kita. Sangat tidak menghargai. Sebab itulah Rasulullah SAW datang kepada kita, baginda bawa agama kepada kita, tunjuk contoh tauladan sebagai seorang suami. Kita belajar, saya belajar, kita semua belajar. Saya pun jenis bengih juga, jenis panas baran juga. Tapi panas baran saya tak seteruk tuan-tuan. Dia nak menang juga kan. Tuan-tuan lagi teruk daripada saya. Betul? Betul ke betul ni? Betul kan? Kenai muka panas baran ni, nampak ireh-ireh muka macam saya, panas baran lah tu. Jadi kita belajar. Kita belajar. Suruh balik rumah nanti, suruh isteri baca dekat kita masa kita tidur lena tu, pesan dekat dia, baca surah Toha ayat 1 sampai 5, abang tidur nanti, awak baca Toha 1 sampai 5, awak tiupkan di ubun-ubun abang, sambil niat minta Allah lembutkan hati, hilangkan panas baran. Toha 1 sampai 5 tu yang melembutkan hati Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
suruh bini buat, balik suruh bini buat. Jangan pakat pula, okey abang buat tidur, awak tiup tau. Biar tidur betul. Masalah kita, bini tidur awal daripada kita, tu masalah dia. Kan? Kita pula tukang tiup dia kan. Jadi Al-Quran tu mukjizat yang Allah sediakan kepada kita, dalamnya ada penawar. Maka kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keluarga kita ada rahmat, ada mawaddah, kasih sayang. Ya. Dalam keluarga kita ni, kita nak kalau boleh jadi keluarga yang kita bina kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah kita ada suasana agama. Kita nak dalam rumah kita ada suasana masjid. Dalam rumah kita ada suasana masjid. Suasana masjid maknanya apa? Ada halakah Al-Quran, ada majlis ilmu dalam rumah. Kita tak lancar baca Al-Quran, tapi kita boleh baca terjemahan dia. Satu hari baca satu terjemahan untuk anak dan isteri dengar. Panggil anak isteri duduk depan kita. Ni abang balik ni, abang nak balik malam ni, lepas dengar ustaz ceramah, abang ingat nak mula buat majlis ilmu dalam rumah kita. Panggil anak bini duduk. Berani tak abang? Berani tak? Berani buat tazkirah kat anak bini? Kahwin dah kan? Ni dah kahwin. Anak apa orang? Berani panggil bini dengan anak duduk, abang nak buat tazkirah. Tak takut bini panggil ustaz? Ha? Berani abang buat? Berani buat? Berani Ni abang kat tiang ni berani. Sembang kan? Balik malam ni, sampai rumah, yang Masad, bini dia pemai. Ada apa bang? Tak ada apa. Tak jadi cakap. Kan? Dia nak mula tak boleh. Sekali dia panggil sekali. Tadi ustaz pula cabang, siapa tak buat tazkirah kat rumah malam ni tak ada tolong. Alah, dia pening kan. Ustaz pula cabang lagu tu kan. Nah, dia pun, yang apa dia bang? Apa abang ni? Malam ni masak apa? Dia tak boleh nak cakap. Dia panggil kali ketiga. Abang sebenarnya masalah apa ni bang? Saya cakap betul-betul kan? Abang nak kahwin lagi ke? Bini dia kata, dah bukan, ni besar ni benda, tapi tak apalah lain kali lah. Bayangkan dia jadi lagu tu tak mula-mula dalam keadaan duk mikiak kat ruang tamu tu, nak mula bila? Setahun. Punya lama kan? Sembang kan? Sembang pandai, suruh buat tazkirah dekat anak bini je pun dah kalang kabut. Komplain ustaz yang kuliah maghrib depan ni bergantang-gantang komplain. Betul ke betul ini? Kan? Ustaz tu ceramah tak bagus, yang ni ceramah keras sangat, tak ada hikmah, yang ni kasar orang lari, dakwah apa lagu tu, yang ni pula lembek sangat, isu semasa pun tak ada, mengantuk. Serba tak kena. Ustaz tu slow. Jadi malam ni kita semua istighfar banyak-banyak. Bayangkan sampai habis 1 jam. Slow. Katanya slow kat ustaz tu kan. Lemau, lembab, nak mengantuk. Siapa gatai panggil kan? Bukan berani cerita politik, isu semasa tak ada, penakut kan? Dulu pernah ustaz, saya masuk kuliah Ustaz Ahmad Syukri, kawan saya Ustaz Ahmad Syukri yang dalam TV dulu bahagian zakat kan. Ustaz Ahmad Syukri sekarang dia adalah CEO zakat wilayah ke Selangor. Selangor saja. Ya. Saya duduk kat belakang kuliah maghrib, tapi saya duduk belakang tu bukan saya duduk kat belakang, depan kosong, pasal depan dah penuh. Kan? Main lambat. Saya duduk sebelah satu pakcik. Ustaz Ahmad Syukri ni, siapa yang pernah tengok kuliah dia dekat TV kan, dia jenis straight kan. Dia mana ada menjerit-menjerit macam saya tadi, tak ada. Dia memang straight, kat TV pun dia stay slow, straight kan. Tahu apa pakcik sebelah saya kata? Tak ada isu semasa langsung. Penakut. Saya tengok muka orang tua tu kan, saya kata orang tua ni kena tumbuk dengan aku lagi kan. Saya jawab, saya kata pakcik, ustaz tu bukan takut, tapi ustaz tu dia jaga akhlak dia.
Ustaz yang menjerit tu pula pun bukan tak ada akhlak, tapi dia tak mau bagi hampa mengantuk. Hampa faham ke tak ni? Tak mau bagi hampa tidur. Komplain ustaz ni macam-macam. Tengok jam tak berhenti, macam nak balik awal, bukan balik pun, habis ceramah, habis main syak ni, pi mengetih dulu. Betul tak ni? Dekat kedai kopi tu bergantang-gantang diumpat ustaz. Hang dengar ustaz tu ceramah tadi. Dia kata apa? Kita nak duduk belakang punya suka. Kan? Kita bayang huyu. Kan? Ada saya pernah kena. Kan? Ustaz ceramah aja, kami bayang. Kurang ajar. Berapa sangat bayang? Malam ni bayang berapa? Mana Cik Ridwan tadi? Rahsia? Dah lah tu. Melawak. Geram lah kan. Boleh orang buat kurang ajar, kita pun boleh buat kurang ajar, tapi tak baloi. Manusia ni masa diam menyembunyikan kebodohan dia dan menzahirkan kebijaksanaan. Orang yang diam ni tersembunyi bodoh dia, betul tak? Dan terzahir, orang nampak senyap, dia tu diam je. Kita pun tak tahu dia ni macam mana kan. Pun tak. Orang pun seriau. Walaupun memang bodoh. Faham tak ni? Kan? Walaupun contoh ni contoh, walaupun yang diam tak nak cakap tu memang bodoh. Contoh kan? Tapi orang seriau. Orang yang diam ni orang seriau. Contoh profesor bahkan. Walaupun memang bodoh sungguh. Kan? Memang dia tak cakap tu memang dia tak reti nak cakap. Kan? Tapi ada orang yang dia berasa macam cerdik. Dia bercakap je lah bodoh rupanya. Pun ada. Betul tak ni? Baik diam. Kan? Walaupun memang bodoh, orang nampak macam cerdik. Mula gatai nak cakap. Yang ustaz ceramah tu, mereka duduk dekat kedai kopi tu, dan cerita tu sampai dekat saya. Saya cerita, masa tu saya cerita bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya cerita sana satu bab hukum fiqh, saya tak ingat. Tapi cerita tu sampai balik kat saya, pasal mereka duduk kat kedai kopi tu. Salah seorang orang tua tu, dia kata apa? Dia kata, hampa dengar tak ustaz tu cakap apa tadi? Yang dia cerita tu tak pernah kita dengar pun sebelum ni, dia kata. Memanglah tak pernah dengar, dah hantar mengaji. Jahil, bahasa Arab, Melayu dia apa? Bodoh. Nak sebut bodoh pun takut. Tak, saya ni, ini mata pelajaran bahasa Arab. Kita bukan mencarut. Jahil makna apa? Bodoh. Kan? Orang jahil ni annahu yadri fahuwa la yadri. Dia tahu kata dia tak tahu lalu dia belajar. Ni orang jahil. Orang jahil annahu yadri fahuwa la yadri. Dia tahu kata dia tak tahu lalu dia belajar. Tapi yang bahayanya jahil murakkab. Jahil tu tadi makna apa? Bodoh. Murakkab tu yang bersusun-susun. Yang bertingkat-tingkat. Lah bodoh bertingkat-tingkat tu ada dalam kitab rupanya. Jahil murakkab ni, jahil tu terjemah dia bodoh. Murakkab tu yang bersusun. Maknanya bodoh bertingkat-tingkat. Bodoh biar setingkat, jangan bertingkat-tingkat. Faham tak ni? Orang jahil murakkab ni tadi apa dia? Kalau yang jahil saja, jahil tu annahu yadri fa la yadri, dia tahu kata tak tahu lalu dia belajar. Jahil murakkab ni annahu la yadri fa la yadri, dia tak tahu kata dia tak tahu, dia perasan macam dia tahu. Ni yang bodoh bertingkat-tingkat ni. Tu bukan mencarut, memang dalam kitab ada bodoh bertingkat-tingkat. Jangan hampa pergi kata ke orang pula. Kan? Aku tak sangka hang ni bodoh bertingkat-tingkat. Kan? Nak kenal orang jahil murakkab ni, tanda-tanda dia apa? Jenis tak boleh tegak. Kita tegak jadi naik angin. Tu yang tadi. Alah, yang tegak depan orang bagi malu depan orang pasal apa? Tegaklah one by one. Masa tegak one by one pun dia naik angin juga. Yang betulnya memang tak boleh tegak langsung. Jangan bohong. Pasal apa? Sombongnya. Sebab tu Allah SWT hantar Rasulullah SAW kepada kita untuk jadi contoh teladan yang sangat baik, supaya kita belajar, ya, kita ingat, sampaikan peringatan yang Nabi SAW bagi itu. Yang Nabi tak pernah putus asa bagi peringatan kepada kita demi peringatan.
untuk pastikan kita beramal dengan agama ni. Sampai ke satu tahap, di saat Nabi SAW nak berpisah dengan kita, dia tahu Allah nak ambil dia. Dalam peristiwa haji perpisahan atau hujjatul wada'. Ya, hujjatul wada' atau haji perpisahan. Kenapa sebut haji perpisahan? Kerana itu haji yang terakhir. Selepas itu Nabi SAW diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Nabi berkata dalam khutbahnya, ayyuhan nas, wahai manusia, isma'u minni ubayyin lakum, dengarlah daripada aku akan jelaskan satu persatu kepada kamu. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami haza, aku tidak tahu apakah aku akan bertemu lagi dengan kamu selepas daripada tahun ini. Fi mauqifi haza, dan pada tempat ini, apakah aku akan bertemu lagi dengan kamu pada tempat ini. Ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun, sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, segala-galanya adalah merupakan mulia dan suci bagi kamu. Ila antal kau rabbakum, sehinggalah kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu nanti. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana suci dan mulianya hari ini. Fi syahrikum haza, pada bulan ini. Fi baladikum haza, pada negara ini atau negeri ini. Wa innakum satalqauna rabbakum, dan satu masa nanti kamu pasti akan bertemu dengan Tuhanmu. Nabi ingatkan kita dalam hujjatul wada' tu, ya, akan sampai masa kamu akan bertemu dengan Tuhanmu. Pada ketika itulah, ya, saya ulang ayat yang saya bacakan. Saya selalu suka ulang ayat yang saya bacakan ini. Ketika khutbah di Masjid Hashim Yahya tadi pun saya bacakan ayat ini, untuk kita ingat di saat kita berhadapan di Mahkamah Rabbul Jalil. Walau tara idil mujrimun, dalam surah As-Sajdah Allah rakamkan bagaimana keadaan kita pada hari itu. Walau tara, kalau kamu tengok, kamu perhatikan nanti, idil mujrimun, ketika pendosa-pendosa itu, nakisu ru'usihim inda rabbihim, tundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Lalu mereka berkata, kita semua akan berkata masa tu, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, hari ini kami dah tengok dengan mata kami sendiri dah. Hari ini kami nampak sungguhlah hari mahsyar ni memang betul, azab ni memang betul. Wasami'na, kami dengar hari ini ya Allah, memang betul lah apa yang berlaku hari ini. Lalu kita kata dekat Allah, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihah, kami janji kami akan beramal soleh. Sebelum ni kami menuntut ilmu main-main, lepas ni kami akan tuntut ilmu sungguh-sungguh ya Allah. Kami akan mengaji sungguh-sungguh, kami akan duduk dekat-dekat dengan ustaz ya Allah. Kami akan datang kuliah maghrib bawa buku catatan ya Allah. Kami mengaji main-main dulu ni. Kami berjanji kami nak buat betul-betul lepas ni. Kami nak semayang sungguh-sungguh, kami nak jaga amalan-amalan sunat kami. Kami nak jaga amalan-amalan wirid lepas solat kami. Kami nak jaga puasa sunat kami. Kami nak banyak baca Al-Quran daripada main handphone ya Allah, kami janji. Farji'na, bagilah kami patah balik ke dunia ya Allah, tolonglah ya Allah. Na'mal salihah, bila kami balik dunia nanti kami akan amal soleh sungguh-sungguh. Inna muqinun, sesungguhnya hari ini kami yakin ya Allah, kami adalah orang-orang yang yakin. Kami sangat yakin ya Allah dengan apa yang kau janjikan pada kami. Tolonglah bagi kami patah balik ya Allah. Boleh patah balik tak? Masa tu boleh patah balik tak? Menangis ayak mata darah pun tak boleh patah balik dah masa tu. Allah jawab, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, walau syi'na, kalau kami kehendaki, la ataina, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, kami akan berikan hidayah kepada setiap jiwa itu. Setiap orang ni kami akan bagi hidayah kalau kami nak. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah benar perkataan daripada aku, janji aku benar, kata Allah. La amla'anna, hari ini aku akan penuhkan
jahannam, dalam neraka jahannam aku itu, minal jinnati wan nasi ajmain, berkalangan jin dan manusia. Benar janji aku, hari ini aku akan penuhkan neraka jahannam itu dengan jin dan manusia seluruhnya yang derhaka kepada aku. Fadhuku, rasakanlah kamu. Rasakanlah, Allah kata, rasakanlah azab ini, bima nasitum liqa yaumikum hadza, dengan apa yang kamu lupa tentang hari ini, hari pertemuan kamu dengan aku ni kamu lupa. Inna nasinakum, sesungguhnya hari ini kami juga lupa kepada kamu. Wadzuku azabal khuldi, rasalah azab yang berkekalan ini, bima kuntum ta'malun, atas apa yang kamu buat masa hidup dunia dulu. Rasalah, kata Allah. Masa tu kita nak minta batal balik ke dunia ni tak guna dah. Nak menyesal tak guna dah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kita akan mengakhiri hidup kita dengan apa yang selalu bersama kita. Kalau yang bersama kita itu umpat orang hari-hari, kita akan mengakhiri hidup kita dengan mengumpat orang. Kalau yang bersama dengan satu fitnah yang kita buat, kita suka sebab fitnah dan aib orang, kita akan mati dalam keadaan kita terfitnah dan dibuka aib kita. Manusia akan mengakhiri hidup dia dengan apa yang selalu dengan dia. Kalau dengan handphone 24 jam, kita akan mati dengan handphone tu nanti. Tapi kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, manusia akan mati dengan apa yang telah dia biasakan dengan hidup dia. Kita biasa dengan Al-Quran, kita akan mati dengan Al-Quran. Kita biasa dengan zikir, kita akan mati dengan zikir, InsyaAllah. Sampai hari ni solat jemaat pun, imam khatib baca khutbah pun, kita duk sibuk dengan handphone lagi. Punya hinanya ayat Al-Quran dan hadis yang khatib baca. Betul? Tak peduli langsung. Cuba lepas ni, Jumaat minggu depan, tengok orang main handphone tepi kita ambil, kita baling jauh-jauh kat luar. Baling cepat-cepat tu, lari laju-laju. Cuba buat sekali. Berani tak ni? Konon nak pergi Israel, nak bunuh Yahudi. Berani tak ni? Tengok orang kurang ajar je, tak peduli, tak hormat masjid, main handphone, kita rampak, kita baling jauh-jauh, lari laju, pergi menyorok soft lain. Berani tak ni? Tak pun ambil handphone tu pergi bagi kat khotib tengah khutbah tu. Saya buat sekali kan. Sembang pandai kan, tu saya kata. Komplain orang tu, komplain orang ni macam-macam. Macam-macam kita komplain. Orang tu tak betul, orang ni tak betul. Macam kita saja yang betul. Muhasabah diri kita. InsyaAllah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk belajar muhasabah diri. Ya. Dapat sekali-sekali, setahun sekali dapat ceramah ustaz jenis kata berdepan ni, bagus juga kan. Dia akan ingat. Jumpa Ustaz Muhammad James kat luar nanti, jaga silaturahim. Kalau ustaz tak ingat, ustaz mana nak ingat kan? Banyak tempat pergi ceramah nak ingat. Tuan-tuan tegur, Assalamualaikum Ustaz, ingat tak saya? Memang tak ingat. Ada orang tegur kat saya kat Petronas hari tu kan, Assalamualaikum Ustaz, yo, saya ingat tak Ustaz main masjid kami? Memang tak ingat kan? Alam masjid yang mana? Dia sebut nama masjid, memang lagi tak ingat, saya katakan. Lain kali kalau nak jaga silaturahim, jumpa ustaz kat stesen minyak, tolong isi bayar duit minyak dia, tu baru silaturahim. Faham ke tak ni? Tengok ustaz tengah makan kat restoran, tolong bayar kan, tu baru silaturahim. Memang kau ajak ni ustaz kan. Jadi kita doa kepada Allah, minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Allah ampun dosa saya, ampun dosa ayah ibu-ibu yang mulia. Kita mohon kepada Allah, Allah bagi hidayah kepada kita, bagi hidayah kepada saya, bagi hidayah kepada semua kita yang hadir pada hari ini. Ya, hidayah ni kena renew hari-hari. Hidayah kena renew hari-hari. Jangan perasan kita duduk dalam masjid ni, confirm dah pagi besok hidayah tu masih ada, jangan perasan. Kan, kalau tidak, masakan Nabi SAW bersabda, al-imanu yazid wa yankus, iman bertambah dan berkurang. Hebat macam mana pun ibadat kita buat, hidayah pada pagi besok belum tentu, walaupun sehebat mana ibadat yang kita buat. Maka sebab tu kena hati-hati, kena jaga. Kerana syaitan sentiasa memainkan peranan dia untuk menyesatkan manusia.
ya, minta kepada Allah, minta hidayah dengan Allah, minta pertolongan Allah, minta Allah jaga hati kita, iman kita, minta Allah pegang sungguh-sungguh hati kita ni. Maksud pegang sungguh-sungguh tu supaya kita sentiasa istiqamah. Kita kena usaha lah. Kita bukan mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah ni dia tunggu je. Pasal apa pasal apa tak semayang, tak dapat hidayah lagi. Tu Jabariyah. Ada pula yang makrifat tinggi tak semayang langsung. Tu bukan makrifat, tu mangkuk ayun. Tak boleh beza makrifat dengan mangkuk ayun. Faham tak ni? Tak semayang pasal apa? Makrifat tinggi sangat sampai tak semayang. Setinggi-tinggi manusia yang paling tinggi makrifat di atas muka bumi ni siapa? Rasulullah SAW pun semayang sampai bengkak tumit kaki. Hang pula siapa? Tidur sampai bengkak mata. Nabi solat sampai bengkak kaki, kita pula tidur sampai bengkak mata. Masa sebelum dapat ilmu makrifat tu pun dia memang jenis tak semayang. Dapat memang seronok sungguh lah. Ustaz yang tak faham, pasal ustaz tak mengaji syariat, tarikat, hakikat. Ustaz yang tak mengaji, memanglah mula-mula syariat tu kena jaga. Lepas tu bila kita dah dapat hakikat makrifat tu, syariat tak payah dah. Pasal apa tak payah? Kita tanya balik, pasal apa tak payah? Pasal syariat tu kulit. Tengok orang makan buah, mana ada makan kulit? Orang makan isi saja, kulit orang buang. Pasal tu kami buang syariat, sebab syariat tu kulit. Sebelum saya jawab, pantun 2 kerat, otak-otak udang, kepala otak hang. Kan? Tu jawapan pertama. Jawapan yang kedua, buah muktan tu pun ada syarat dan rukun nak jadi muktan. Tahu tak muktan? Muktan tahu? Rambutan lah. Saya suka short form muktan, senang sebut. Rambutan tu membazir ayat liong. 3 perkataan kan? 3 patah kan? Muktan kan senang. Saya minta supaya masukkan perkataan muktan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Senang nak sebut kan? Wajar betul ustaz ni kan? Syarat sah jadi muktan 3. Janganlah tulis pula. Mana? Tulis pula kan syarat sah muktan 3 rupanya. Apa dia? Dia mesti ada kulit, dia mesti ada isi, dia mesti ada biji. Betul? Kalau keluar kat pokok tu kulit saja, orang tak panggil muktan. Kalau keluar isi saja pun tak panggil muktan. Kalau keluar biji saja pun tak panggil muktan. Dia keluar 3-3 tu baru panggil muktan. Kerja kulit tu apa? Jaga isi jangan rosak, betul? Itulah kerja syariat, jaga isi jangan rosak. Hang tinggal syariat, buat syariat memang rosaklah isi hang, pasal tu hang kata hang tak semayang. Sebab manusia ni bila dalam perjalanan, dalam orang yang belajar ilmu makrifat ni, dalam perjalanan ilmu makrifat sebagai seorang yang salik. Orang yang salik tu apa dia? Orang yang dalam perjalanan makrifat. Bila jadi orang yang salik, yang dalam perjalanan makrifat tadi, dia akan datang 2 ilham. Ilham yang pertama ilham yang hak, ilham yang kedua ilham yang batil, yang sesat. Kan? Pasal apa? Mengaji tauhid af'al. Orang mengaji tauhid af'al jadi elok, dia mengaji sembang tauhid af'al juga tapi jadi sesat larat. Kan? Jadi setan, bukan setan lah syaitan, sultan kan. Itu dialog Piramli kan. Orang mengaji makrifat, makin mengaji makin elok syariat, makin kuat solat, amal ibadat sunat makin kuat. Dia tinggal habis dengan fardu. Pasal apa? Pasal dia tak faham bahawa makrifat ni sepatutnya dia dapat apabila dia kenal Allah tu sebagai pencipta dia yang sebenar. Saya selalu bagi contoh yang orang senang faham. Apa dia? Makrifatu maka pen. Tahu makrifatu maka pen? Jangan bincang makrifatullah. Kalau makrifatu maka pen tu maknanya dia kenal maka pen. Bila orang macam mana orang yang sampai ke makam makrifatu maka pen, bila kita sebut kat dia, pi ambil maka pen sat, dia terus pi ambil. Dia tak fikir dulu. Maka pen macam mana rupa dia? Masa tu tak makrifah lagi. Tak makrifah maka pen lagi. Tapi bila sebut pi ambil marker pen, dia tahu dah marker pen ni rupa lagu mana dan dia tahu marker pen ni apa fungsi dia. Kalau dia tak makrifah marker pen, kita bagi marker pen dia pergi cicah dengan ayam pergi makan. Tu tak makrifah. Bagi contoh hak senang faham kan. Apa makna makrifah tu marker pen? Sebut marker pen, dia tahu marker pen ni rupa lagu mana. Sifat dia apa?
Dan guna untuk apa? Macam itulah orang ma'rifatullah, orang tahu Allah ni siapa. Kan? Tuhan yang wajib kita sembah. Mengaji tauhid af'al konon. Dia pergi jual perkataan tauhid af'al tu jaja mata-rata. Tauhid af'al tu apa dia? Tauhid perbuatan. Apa definisinya? Nampak perbuatan Allah pada makhluk, makhluk langsung-langsung tak ada perbuatan. Tengok Syiarus Salikin jilid kedua juzuk yang ketiga muka surat 9, kitab Jawi. Makna tauhid af'al iaitu segala perbuatan makhluk itu hakikatnya terbit daripada kudrat dan iradat Allah. Nampak perbuatan Allah pada makhluk, makhluk langsung-langsung tak ada perbuatan. Mana dalilnya? As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum, Allah yang cipta kamu, wa ma ta'malun, Allah mencipta perbuatan kamu. Tu tauhid perbuatan, tauhid af'al. Nampak perbuatan Allah pada makhluk, makhluk tak ada perbuatan. Oh ni gerak diam tangan ni semuanya kudrat iradat Allah, perbuatan Allah. Kita mana ada kuasa nak bagi gerak. Tu orang mengaji tauhid af'al. Bila mengaji tauhid af'al baru perasan Allah boleh terangkan bumi tanpa matahari. Habis pasal apa Allah buat matahari? Untuk manusia melihat kebesaran Allah pada asbab terciptanya matahari. Baru perasan Panadol tak boleh bagi hilang sakit kepala, tapi kita usaha dan ikhtiar makan Panadol dengan yakin bahawa Allah yang akan menyembuhkan. Pasal apa? Melihat asbab itu, pada asbab itu ada kebesaran Allah. Kita jadi pun, tercipta kita pun Allah tunjukkan asbab untuk lihat kebesaran dia. Al-Quran cerita proses kejadian kita kan. Mula-mula daripada setitis air mani. Daripada air mani jadi segumpal darah. Dari segumpal darah jadi proses ketiga, jadi seketul daging. Lepas tu Allah cipta tu tulang. Yang proses kelima Allah balut tulang tu dengan daging. Proses yang keenam jadi janin. Proses yang ketujuh jadi rupa manusia. Betul? 7 proses. Allah boleh tak buat tanpa 7 proses asbab tu? Cium pipi bini, oi, keluar anak seorang. Cium lagi sekali, oi, keluar anak nombor 2. Bayangkan anak kita kalau sebut anak berapa? 300, biasa. Pasal tapi cium pipi pun asbab lagi, betul? Dia tak ada asbab, teringat anak terus ada, lagi teruk anak berapa? 3,000, biasa. Dan teringat je terus dapat. Sampai terpaksa cipta satu ubat, kalau makan hilang ingatan tentang anak, takut anak beranak jadi makin banyak. Teringat aja. Allah boleh buat. Teringat pun asbab lagi. Betul? Tak ada asbab. Besar-besar tak tahu ada anak, tak tahu mana mari. Tu baru betul. Kan? Pakat mengaku, panggil pak mata-mata kan. Allah boleh buat tak? Boleh. Dia berkuasa? Dia berkuasa. Tapi pasal apa kita asbab? Untuk kita melihat kebesaran Allah. Ma'rifatullah sampai tak semayang. Solat itu adalah asbab perintah Allah untuk melihat kebesaran dia. Cerita solat Nabi Ibrahim. Pergi berhujah dalam media sosial. Oh, tengok Nabi Ibrahim pun dulu dah ada solat berpam-pam. Syariat Nabi Ibrahim, kalau nak buat syariat Nabi dulu, ikutlah syariat Nabi Musa sekali. Syariat Nabi Musa taubat kena bunuh diri. Buatlah. Oh, tang syariat Nabi Ibrahim nak pakai. Kononnya saya tak semayang syariat Nabi Muhammad, saya pakai syariat. Taubat syariat Nabi Musa, zaman Nabi Musa, syariat dia taubat bunuh diri. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bunuhlah diri kamu, itu lebih baik bagi kamu. Dalam surah Baqarah. Bunuhlah diri. Oh, tang tu tak mau pakai pula. Pandai sangat. Dah lah, jom berhenti. Dah, nak lepas geram tu dia. Nak berhenti lah.